Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Lebih 1.84 juta maut sejak virus COVID-19 mula menular pada Disember 2019. Menurut data dikeluarkan AFP, lebih 85 juta kes positif telah direkodkan di seluruh dunia. Amerika Syarikat masih kekal sebagai negara paling teruk terjejas apabila merekodkan lebih 351,000 kematian. Diikuti Brazil 196,018, India 149,649 dan Mexico 127,213. Di California, seramai 4,000 maut akibat COVID-19 dalam tempoh 14 hari lepas. Gubernur California Gavin Newsom menjangkakan kes jangkitan dan kematian akan meningkat selepas musim cuti. Kes positif COVID-19 di Amerika telah melepasi 20 juta. Usaha dipergiat bagi mempercepat pelaksanaan program vaksinasi serta langkah mengekang penularan wabak di Colorado, California dan Florida. England kembali menguatkuasakan perintah bergurung secara penuh yang dijangka berlanjutan hingga pertengahan Februari bagi mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Menurut Perdana Menteri Britain Boris Johnson, arahan itu akan memberi kesan kepada hampir 56 juta penduduk. Antara lain, ia melibatkan penutupan sekolah rendah dan menengah bermula esok. Pengumuman itu menyusul selepas Scotland turut mengambil langkah sama bermula tengah malam Selasa. Arab Saudi akan membuka semula sempadan dan ruang udaranya kepada Qatar. Perkara itu diumumkan Menteri Luar Kuwait, Ahmad Nasir Al-Sabah. Menurut beliau, kedua-dua negara berjiran itu bersetuju untuk membuka semula ruang udara serta sempadan darat dan laut bermula hari ini. Persetujuan dicapai atas inisiatif Emir Kuwait, Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. Keputusan itu dilihat sebagai satu langkah besar ke arah menamatkan krisis diplomatik Riyadh Doha yang berlarutan sejak lebih 3 tahun lalu. Turki dalam reaksinya mengalu-alukan keputusan Arab Saudi. Kementerian Luar Turki dalam satu kenyataan menyifatkan ia langkah penting ke arah menamatkan krisis diplomatik antara kedua-dua negara berkenaan. Bagaimanapun, Ankara berharap semua sekatan yang dikenakan ke atas Doha ditarik balik. Berikutan perkembangan positif itu, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bersetuju menghadiri sidang kemuncak Majlis Kerjasama Teluk GCC di Arab Saudi. Kenyataan pejabat Emir Qatar menyebut Sheikh Tamim akan mengetuai delegasi negara itu ke sidang kemuncak yang bakal dipengerusikan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sidang kemuncak berkenaan bakal berlangsung di Bandar Al Ula bermula hari ini. Qatar tidak menyertai persidangan tahunan itu selama lebih 3 tahun. Amerika Syarikat melanjutkan tempoh pengecualian sekatan ke atas Iraq selama 3 bulan lagi. Langkah itu membolehkan Iraq terus mengimport gas daripada Iran. Iraq bergantung kepada sumber gas dan elektrik daripada Iran untuk menampung operasi kira-kira 1/3 daripada sektor tenaga di negara itu. 5 negara baharu iaitu India, Mexico, Norway, Ireland dan Kenya secara rasmi menganggotai Majlis Keselamatan PBB. Kelima-lima negara berkenaan menduduki kerusi tidak tetap selama 2 tahun. Agensi berita AFP melaporkan wakil kesemua negara berkenaan telah hadir pada mesyuarat pertama Badan Dunia itu pada tahun ini yang dipengerusikan oleh Tunisia selaku pengerusi semasa. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Liverpool gagal mencatat kemenangan buat kali ketiga berturut-turut. Dalam aksi awal pagi tadi, The Reds yang berkunjung ke St Mary tewas 0-1 kepada Southampton. Gol kemenangan tuan rumah diperoleh menerusi Danny Ings seawal minit ke-2 perlawanan. Selepas 17 perlawanan, skuad kendalian Jurgen Klopp kekal di tahta liga namun berkongsi 33 mata dengan pasukan di tangga kedua Manchester United. Pemain pertahanan Juventus Alessandro diuji positif COVID-19. Menurut kenyataan klub, pemain berusia 29 tahun itu menunjukkan gejala ringan. Beliau kini menjalani kuarantin kendiri. Pemain dari Brazil itu beraksi selama 83 minit ketika Juve menewaskan Udinese 4-1 semalam. Juventus yang kini berada di tangga kelima Serie A dijadual bertemu AC Milan di San Siro pada awal pagi Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.